Silakan Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk semua jemaah yang telah berada di dalam talian, mohon sudi apalah kiranya untuk share link dengan kawan-kawan ataupun keluarga ataupun saudara mara yang masih belum masuk link kita. InsyaAllah semoga bertambah ramai lagi yang akan mendapat ilmu yang bermanfaat berkenaan dengan hadis 40 Imam Nawawi. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan menyediakan kita untuk segala perkara kebaikan. Khususnya Allah Ta'ala pilih kita pada petang ini untuk sama-sama kita mendengar ilmu, mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana untuk supaya lembut hati kita apabila kita dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala pilih kita untuk sentiasa melazimi dan mendampingi ilmu, sentiasa berusaha untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita nikmat ini berterusan sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada petang ini, setelah lama kita membincangkan tentang hadis yang ke-9, maka pada petang ini kita masuk pada hadis yang ke-10 daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu tajuknya baik dan halal syarat penerimaan, iaitu pada muka surat 114.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم رحمة الله عليه. Terjemahan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah kita dah terang dah sebelum ni tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, iaitu nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, la yaqbalu illa tayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan muslimin dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai rasul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari yakni makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan salih. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik-baik, ma razaqnakum, yang kami kurniakan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 200, ayat 172. Itu dia, kalau dekat yang Jawi tu dia macam terbalik sikit. Okay. Kemudian summa dzakara ar-rajula, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki, yutilus safara, yang jauh perjalanannya, ash'atha, yang kusut masai, aghbara, yang berdebu. Ini yang kusut masai lagi berdebu rambutnya. Yamuddu yadaihi ila sama, menadahkan tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab, sambil berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram.
wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya adalah haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan benda-benda yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimanakah dikabulkan permintaannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat, bab penerimaan sedekah daripada hasil usaha yang baik dari perkembangannya. Itu nombor hadisnya 1015. Di sini hadis ini seperti mana perkataan syarih, iaitu hadis ini adalah antara hadis yang sangat-sangat penting, sangat-sangat sangat-sangat penting, yang mana terbina di atasnya asas dan hukum hakam Islam. Sebagaimana hadis-hadis hadis tentang rukun, hadis tentang perkara-perkara yang lain, maka hadis ini juga merupakan satu hadis yang sangat penting untuk kita tahu, di mana hadis ini juga merupakan asas, yang mana dengan hadis ini terbinanya asas dan hukum hakam Islam juga, yang mana ianya juga merupakan asas dalam melakukan perkara yang halal dan menjauhkan perkara yang haram. Mana hadis ni merupakan antara hujah-hujah, antara dari dalil-dalil yang menyuruh kita berusaha untuk mengambil perkara yang halal dan menjauhkan perkara yang haram. Di mana menjadi nas ke atas pentingnya perkara yang baik pada segala amalan-amalan yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Manakala antara asas bila mana untuk dibuat sesuatu perkara untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini juga adalah satu perkara yang penting, iaitu halal, tentang halal. Dan disyaratkan perkara yang baik ini, perkara baik ini di dalam penerimaan amal yang soleh. Betapa luas dan besarnya manfaat yang terkandung dalam mewujudkan masyarakat Muslim. Maknanya dalam kita nak mewujudkan suasana Islam, nak wujudkan hay'ah ataupun bi'atul Islam, nak mewujudkan masyarakat yang keseluruhannya mengamalkan Islam, maka bila adanya masyarakat yang mengamalkan Islam ini, banyak dan luas besar manfaat yang ada pada dia, iaitu di mana para anggotanya, mana orang Islam, bila mana orang Islam, dia ada beberapa ciri lah yang menyebabkan Islam itu akan dapat diamalkan dengan menyeluruh dan dengan baik. Antara perkara yang penting iaitu disebutkan mengasihi saudaranya sesuatu yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Mana setiap daripada orang Islam tadi, dia akan ada sifat kasih sayang sesama Islam. Dia akan suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk diri dia sendiri. Maka akan terbentuklah masyarakat Islam yang penyayang. Dia akan suka, dia akan buat sebagaimana apa yang dia suka terima, kebaikan yang dia suka terima, macam itulah dia buat pada orang lain. Seperti mana dalam hadis, dia bila mana iaitu berkaitan dengan keimanan juga, kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak berimanlah salah seorang daripada kamu
sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya akan apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Maka salah satu ciri-ciri akan wujudnya masyarakat Islam yang baik, maka perlu ada sifat ini. Maknanya perlu ada sifat kasih sayang sesama Islam. Kalau dia akan usahakan sebagaimana kita suka kita dilayan, macam itulah kita kena layan orang lain. Macam tu. Dan juga yang kedua ialah membenci untuk saudaranya sesuatu yang dia benci untuk dirinya sendiri. Maknanya sebagaimana dia tak suka diri dia ni melakukan kemaksiatan, melakukan penderhakaan terhadap Allah Ta'ala, macam itulah juga dia tak suka pada orang lain. Maknanya kat sini kita bukan benci saudara kita, tapi kita benci keburukan yang dibuat oleh saudara kita. Bila mana kita tak suka keburukan itu ada, maka kita akan usaha supaya saudara kita juga melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita akan usaha. Sebab tu bila mana ada sifat ini, sifat kasih pada saudara dia dan juga sifat membenci maksiat yang ada pada saudara, maka dan juga usaha untuk banteras, maka akan wujudnya apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila amar ma'ruf dan nahi mungkar ini dijalankan, maka akan menjadi hebatlah sesuatu masyarakat itu. Mana bila ada orang yang menyuruh buat kebaikan, sentiasa menyukakan orang untuk kebaikan, dan juga sentiasa usaha bagaimana setiap daripada orang benci untuk buat keburukan, maka akan datanglah masyarakat Islam yang hebat. Yang ketiga ialah mematuhi garis ketentuan syarak. Maknanya setiap daripada orang Islam dalam nak mewujudkan masyarakat Muslim, masyarakat Muslim yang hebat itu dia akan terbentuk apabila seluruh umat Islam, apabila semua masyarakat Islam tadi mematuhi garis ketentuan syarak. Maknanya setiap daripada umat Islam ini mengamalkan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga setiap daripada umat ini dapat mengamalkan cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan memadai dengan halal berkat lagi baik. Dan juga yang keempat yang menjadi tajuk perbahasan dalam hadis ini ialah tentang perkara yang halal. Mana halal ini juga adalah satu perkara yang penting. Maknanya setiap daripada kita berpada dengan perkara yang halal. Mana kalaulah benda tu halal dan benda tu ada keberkatan, maka itulah dia berpada dengan benda tersebut sahaja. Mana tak perlu cari benda yang lain yang mana dia tidak ada halal padanya ataupun tidak ada keberkatan padanya. Maka bila empat perkara ini ada dalam sesuatu masyarakat, maka dengan adanya empat perkara ini, dengan adanya perkara sifat-sifat yang disebutkan ini, dia dan orang lain akan hidup dalam ketenangan dan penuh kesenangan. Maksudnya ketenangan akan datang dalam masyarakat dan juga masyarakat akan hidup dalam keadaan senang bila adanya antara empat sifat ini. Jadi hadis ini yang membicarakan tentang halal ini satu perkara yang penting untuk kita tahu. Okay. Di sini Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun. Kita maksud daripada perkataan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik. Innallaha ta'ala tayyibun. Apa maksud tayyib di sini? Tayyib ini maksudnya suci, bersih daripada segala kekurangan. Tayyib ini adalah satu perkara, satu sifat. Yang mana Allah Ta'ala itu zat dia suci, zat dia bersih daripada segala kekurangan. Yang mana dalam hadis ini bila disebutkan innallaha ta'ala tayyibun, maka nak
nak menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala itu daripada segala kekurangan, sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan, dan juga nak menyucikan zat Allah taala itu daripada segala keaiban-keaiban. Dan lalu sucinya, maka disucikan Allah Subhanahu wa taala, sucinya zat Allah taala itu daripada mempunyai isteri dan anak. Allah taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan Ar-Rahman, iaitu Allah taala itu ada anak. Maka kat sini dalam ayat, dalam hadis ini bila sebut innallaha ta'ala tayyib, tayyib tu maksud dia suci, maksud dia bersih daripada segala kekurangan. Mana pada zat Allah taala tidak ada sedikit pun kecacatan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Iaitu nak menyucikan zat Allah taala, kerana bahawasanya makna tayyib ialah suci, yang kata tahir al-muqaddis al-munazzih min al-uyub wal naqais kulliha. Itu makna tayyib. Dan tayyib adalah salah satu daripada nama Allah taala yang maha indah. Kan ada 99 nama Allah. Tapi ada lagi nama-nama yang lain yang tak disebutkan, tapi nama-nama tu ya nama-nama yang kata mu'zam, maknanya yang yang kebanyakan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak menafikan ada juga nama-nama lain daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh untuk kita hafal. Kata maknanya dia salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kata la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah taala tidak menerima kecuali yang baik. La yaqbalu illa tayyiban. Dia dalam kaedah ni dia memberi makna hasar. Dalam ayat ini dia memberi makna terhad. Bila kata la, selepas dia ada illa. Betul, la yaqbalu, tidaklah menerima ia Allah Ta'ala, illa tayyiban, melainkan hanya perkara yang baik. Hanya yang baik sahaja. Maksud dia apa? Ustaz saya selalu bagi tahu bila kata, bila nafi dan nafi campur nafi, dia akan jadi isbat. La nafi, illa pun nafi, maka dia akan mengisbat. Dia akan jadi, kata tolak campur. Maksud dia macam itulah. Tapi kat sini la yaqbalu, tidak menerima melainkan yang baik. Iaitu apa? Hanya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima perkara-perkara yang baik. Maksudnya kat sini dia tidak menerima amalan. Dia tidak menerima amalan. Tak kisahlah amalan tu, yang mana amalan ni dia ada amalan yang baik, akan diterangkan akan datang. Amalan yang baik, tapi dalam amalan yang baik tadi disertai dengan niat yang tak betul, ataupun amalan yang buruk. Dan juga dia tidak menerima harta benda yang dibelanjakan kecuali sesuatu yang bersih daripada keburukan. Maknanya kalau harta benda, maka Allah Ta'ala tidak menerima harta benda yang dibelanjakan, harta benda yang diinfakkan, disedekahkan, ataupun apa sahaja bentuk perbelanjaan, tidak akan dapat apa-apa ganjaran daripada Allah Ta'ala kecuali ianya sesuatu yang bersih daripada keburukan, ataupun harta tadi daripada sumber yang halal. Harta tadi daripada sumber yang halal, barulah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala memerintahkan muslimin, yakni orang-orang Islam, bima, dengan apa yang dia telah perintahkan kepada para rasul. Maksudnya apa? Maksudnya sama di antara mereka pada khitab, iaitu pada suruhan, iaitu memakan perkara halal. Mana dalam ayat itulah maksud memakan perkara, yang dikatakan memakan perkara halal itu dapat difahami daripada ayat yang disebutkan. Mana kat sini apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan rasul-rasul untuk dibuat, maka sebenarnya itu adalah perintah kepada ia juga adalah perintah kepada umat dan kepada orang Islam. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada para rasul, maka ia adalah perintah juga kepada orang yang beriman, orang Islam. Itu maksud dia. Kemudian disebutkan ayat tersebut. Okay. Sekarang ni dalam hadis tersebut disebut Ash'atha Aghbara. Kata Ash'ath. Ash'ath ni maksud dia kusut masai. Iaitu rambut. Rambutnya kusut masai. Yang mana yang menampakkan dia seperti mana orang yang zuhud. Orang yang dia menampakkan orang yang susah. Nampakkan orang yang mana dia padanya tiada tanda, padanya ada tanda-tanda kemiskinan. Padanya ada tanda-tanda safar yang panjang. Sebab tu rambut kusut tak terurus. Itu juga berdebu. Aghbara. Bila kata berdebu, dia menunjukkan orang ni dia melalui kesusahan dalam perjalanan. Iaitu debu-debu tadi menukarkan warna rambutnya lantaran jauh perjalanan untuk melakukan ketaatan seperti haji dan jihad. Yang mana dia susah payah nak pergi haji, nak pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nak buat amalan ketaatan. Dalam keadaan rambut dia kusut masai. Maknanya tak terurus. Dan juga berdebu rambutnya. Sehingga seperti mana seperti orang yang berada dalam perjalanan yang jauh. Maksudnya bila kata berdebu ni, maknanya bila kata perjalanan, masa orang dulu-dulu lah. Kebanyakannya berjalan, kadang naik unta, naik kuda. Mana kebiasaan yang berlaku pada tempat seperti mana di Arab, mana ada lalu padang pasir dan sebagainya, yang menyebabkan berdebu lah. Akan menyebabkan berdebu. Rambut berdebu seluruh badan. Okey. Yamuddu yadaihi ila sama. Bila kata yamuddu ni, kalau kata asal dia kata menarik. Tapi kalau dekat sini yamuddu yadaihi, maksud dia menadah tangan. Macam ni. Dia menolak menadah tangan. Menadahkan tangannya ke langit. Maksudnya apa? Maksudnya mengangkat kedua tangan ke langit dalam keadaan berdoa. Itu yang bermaksud dia berdoa kepada Allah. Bila kata angkat tangan ke langit ni, maknanya menunjukkan orang yang dia merayu. Maknanya dia bersungguh-sungguh meminta sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Sebab tu kalau orang yang betul-betul minta kan, kalau kita kata kalau orang yang minta sedekah, maknanya dia cara dia tu, dia punya tu orang kata dia lagi kata tunduk lah, maknanya dia lagi menekan, menggesa ataupun orang kata apa, mendesak. Itu cara. Tapi kat sini dia mengangkat tangan tinggi tu, maknanya dia nakkan sesuatu tu penting, satu yang penting. Dia merayu pada Allah Ta'ala. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana dikabulkan permintaan ni? Iaitu fa'anna ni kata bagaimanakah bagaimana mungkin akan diterima doanya? Bagaimana dan dari pintu manakah doanya akan diterima bagi sesiapa yang memiliki sifat ini? Iaitu yang disebutkan itulah mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Maka orang yang bersifat dengan ni,
Kata bagaimana mungkin oleh kerana semua benda yang ada pada dirinya adalah haram, bagaimana mungkin doanya akan diterima. Okay, kita masuk kepada kandungan hadis ataupun syarahan hadis. Di sini ada beberapa perkara yang ditulis, perkara yang diterangkan oleh syarih. Iaitu perkara yang pertama, la yaqbalu illa tayyiban. Tadi saya sebutkan tentang innallaha tayyibun, tentang sifat Allah Ta'ala itu dia adalah zat yang suci dan dan bersih daripada segala aib dan kekurangan pada zatnya dan sifatnya. Maka oleh kerana Allah Ta'ala itu tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Sabda Nabi SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Ini merangkumi banyak perkara. Maknanya penerimaan itu antaranya dari sudut amalan. Sebagaimana yang saya beritahu tadi. Iaitu amalan itu dia ada dua. Satu amalan baik, satu amalan buruk. Dan amalan baik ini ada dua. Satu amalan baik yang mana didasari dengan apa? Dengan ikhlas, dengan takwa, dan tidak ada sifat-sifat buruk. Maka amalan itu dikira amalan yang baik dan diterima oleh Allah Ta'ala kerana apa? Tidak dicampur dengan sesuatu sifat-sifat mazmumah. Tidak dicampur dengan riak, ujub, takabur dan sebagainya. Satu lagi amalan baik. Dia buat amalan zahirnya baik. Tapi dari sudut hatinya, dia buat amalan baik tadi semata-mata nak menunjuk-nunjuk. Maka sifat-sifat mazmumah ini umpama kotoran yang ada pada sesuatu amalan, sesuatu perkara. Bila sifat ini ada pada amalan yang baik, maka dia akan menyebabkan amalan baik itu menjadi sia-sia. Akan disebutkan. Okay, yang kedua ialah merangkumi pada harta benda. Iaitu harta itu sama ada sumbernya ataupun tempat dia membelanjakan harta itu. Yang ketiga perkataan dan juga yang keempat keyakinan, yakni i'tiqad. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu amalan kecuali yang baik dan suci daripada perkara-perkara yang merosakkannya. Itu dikatakan tadi. Dia ada amalan ni kalau amalan buruk memang sah-sah lah. Amalan tadi tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Amalan tadi memang tidak baik, memang tidak diterima langsung. Tapi ada juga amalan tadi amalan baik, tapi oleh kerana pada amalan tadi adanya ujub, adanya riak, adanya takabur pada sesuatu amalan tadi, sum'ah dan sebagainya, maka sifat-sifat tersebut menyebabkan amalan yang baik tadi dah tak jadi suci. Amalan yang baik tadi dah tak jadi suci. Jadi bila amalan baik tadi dah tak jadi suci, maka ianya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk usahakan amalan ini, pastikan amalan tadi dikerjakan dengan satu cara yang betul. Dan juga dengan niat yang betul. Niat betul dan cara yang betul. Seperti riak dan ujub, yang ni kagum dengan diri sendiri. Dia buat semayang. Dia laksanakan solat, tapi dalam solat dia tadi, dia buat solat 30 ataupun 100 rakaat. Bagus dah semayang. Tapi dalam hatinya kata, aku ni paling bagus ni. Orang lain tak semayang sampai 100 rakaat. Aku je seorang buat 100 rakaat. Dia dah ada rasa kagum dengan diri dia sendiri. Kagum dengan diri dia sendiri. Okay. Dia juga tidak menerima
Itu dari segi amalan. Itu dari segi amalan. Dan yang kedua dia, iaitu Allah Ta'ala juga tidak menerima kecuali harta yang baik dan halal. Mana Allah Ta'ala tidak akan menerima harta. Iaitu kalau kita buat infak tapi dia punya sumber dia daripada perkara yang haram, maka amalan atau harta tadi, infaknya harta tadi tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Asas dia, sumber dia adalah haram. Begitu juga kalau sumber bagus, sumber harta itu bagus, tetapi disalurkan harta tadi kepada perkara-perkara yang tak elok. Maknanya dibelanjakan harta tadi atas tujuan-tujuan yang tak elok. Maka ianya juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya, dan juga untuk dapat bersihnya diri kita, maka antaranya juga mesti sumber kita mendapatkan harta tadi juga mesti bersih. Mana kita nak dapat harta, maknanya dari segi muamalat kita kena betul. Ada orang dia pergi beli satu tempat, dia beli barang tu murah, tapi oleh kerana dia punya sifat dia memang jenis beli barang banyak-banyak, dia nak niaga kan. Tapi silapnya apa? Silapnya dia tak belajar bab muamalat. Jadi bila dia tak belajar, dan dia juga bukan wakil untuk jual barang tersebut. Okay. Jadi dia ambil barang tadi banyak-banyak. Kemudian dia belum bayar lagi barang tadi. Dia ambil barang tadi banyak-banyak. Kemudian dia tak bayar lagi. Tapi lepas tu dia jual. Dia buat live. Okay, siapa nak ni jual. Dia jual dengan harga yang mahal lah. Daripada harga yang asal. Dan dia bukan wakil. Kalau wakil lain. Kan? Jadi dia bukan wakil. Bila dia bukan wakil dan dia jual barang tersebut dan dia dapat duit, maka itu hukum dia tak sah. Maknanya jual beli itu tak sah. Sebab antara syarat jual beli, dia mestilah jual barang yang dijual tadi mestilah dimiliki. Barang yang dijual mesti dimiliki. Jadi kalau dia bukan milik pada barang tersebut, sebab apa? Dia belum beli lagi barang tersebut dan dia dah jual balik. Maka kalau buat jual beli itu tak sah. Maknanya dia dapat keuntungan atau keuntungan daripada jualan barang tersebut. Hasil daripada jualan barang tersebut, hukum dia haram. Jadi oleh kerana itu penting untuk kita mengetahui dalam bab muamalat ini. Dalam bab muamalat ni kena belajar. Terutama bagi orang yang nak berniaga. Sebab apa? Dia terkait dengan perkara halal dan haram. Jadi oleh kerana itu penting untuk kita usahakan mana kena belajar daripada guru-guru yang mahir tentang bab muamalat. Dan bila mana kita buat urus niaga tadi tidak sah dan kita dapat hasil tu haram. Bagaimana kita punya doa nak diterima oleh Allah Ta'ala? Bila hasil ataupun sumber pendapatan kita tidak dengan cara yang elok, tidak dengan cara yang halal, maka dia akan menyebabkan kita akan makan benda haram. Bila makan benda haram, maka akan mengakibatkan doa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW telah menggalakkan supaya bersedekah dengan harta pencarian yang halal lagi baik. Maksudnya kalau kita nak sedekah, kita sedekah daripada hasil harta kita yang halal. Mana kalau kita bekerja, maka pekerjaan kita pun kita kena usahakan, kita tak curi tulang. Mana banyak perkara yang penting kita kena ambil berat. Kalau kita jenis kerja makan gaji, kita kena usahakan. Kalau kata waktu kerja kita 8 sampai 5. Mana break tengah-tengah sejam. Maka kita kena usahalah supaya kita tepati masa itu. Sebab masa itu kita dibayar.
Maknanya kalau tidak, dia akan menjadi syubhah pada harta kita. Akan menjadi syubhah dan boleh jadi hukum haram hasil kita dapat. Maknanya ada sebahagian daripada hasil yang gaji yang kita dapat tadi tidak bersih. Oleh kerana itu penting untuk kita usahakan, untuk kita belajar. Kita dalam kita punya pekerjaan pun kita kena usahakan sebaik mungkin. Jadi maknanya Nabi SAW menggalakkan supaya bersedekah dengan jadi untuk membersihkan harta kita, untuk mengelok untuk supaya harta kita bersih daripada syubhah, maka Nabi SAW galakkan untuk kita sedekah. Untuk kita sedekah. Supaya harta kita tadi betul-betul halal. Betul, la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maknanya Allah Ta'ala tidak menerima amalan-amalan sedekah kecuali yang baik dan halal. Jadi kalau kita nak sedekah pun kita kena pastikan harta tadi harta baik. Kalau kita sedekah dalam keadaan harta tadi memang sah-sah haram, maka kita tak dapat pahala sedekah tersebut. Mana tak diterimalah harta pahala sedekah tersebut. Maknanya itu juga kalau jenis ada dia buat urus niaga tapi dia ada riba, kemudian dia bertaubat. Jadi duit yang dia ambil riba tadi macam mana nak buat? Maka ada ulama kata maknanya kalau kata duit hasil daripada riba, duit yang kata bayaran kata yang dikatakan riba tadi, maka kita belanjakan untuk maslahat orang Islam. Maknanya kalau kita nak sedekah, maka dia tak ada apa-apa pun. Mana kalau sedekah tu kita tak dapat pahala. Sebab harta tu memang harta yang haram. Jadi oleh kerana itu kita kena usahakan amalan ataupun sedekah yang kita buat, kita daripada harta kita lah, harta kita bersih. Mana satu lagi untuk memang menjadikan harta kita berkat, dan juga mengeluarkan harta kita daripada syubhah, maka kita kena banyakkan sedekah. Maka barulah harta kita yang kita ada tu akan jadi berkat. Bila kata harta ni berkat, dia kata sikit pun dia cukup. Sikit pun dia dah memadai. Maknanya apa yang kita dapat tu ada keberkatan. Tapi kalau harta tu dia tak berkat, harta tu tak berkat. Ini kalau kita dapat banyak pun kita rasa macam tak cukup, susah hati. Itu maknanya ada something wrong pada diri kita, pada harta yang kita dapat. Jadi untuk menghilangkan something wrong tersebut, maka disarankan untuk kita banyakkan sedekah. Baru bila kita sedekah, harta yang kita ada tadi akan jadi berkat. Okay. Yang ketiga yang disebutkan ialah tentang perkataan. Tutur bicara. Tutur bicara tidak diterima oleh Allah Ta'ala kecuali yang baik. Maknanya dalam kita punya percakapan pun, percakapan yang baik, maka Allah Ta'ala akan suka. Allah Ta'ala dia akan terima setiap percakapan-percakapan yang baik. Sama ada percakapan yang berbentuk kata berbual ke, ataupun apa sahaja dari sudut kita menyampaikan nasihat dan sebagainya. Mana tutur bicara kita kalau baik, ianya diterima oleh Allah Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh dinaikkannya. Maksudnya setiap perkataan kita yang baik,
maka akan tak naik sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu juga amal-amal kebaikan kita juga akan naik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya bila kita naik kepada Allah itu menunjukkan apa? Menunjukkan diterimanya segala perkataan yang baik dan juga amal yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membahagikan tutur bicara kepada baik dan buruk. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Allah Ta'ala telah mengumpamakan, Allah Ta'ala mendatangkan perumpamaan kalimah yang baik seperti mana pohon yang baik. Ta'asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Dalam surah Ibrahim. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Dia kata asalnya, akarnya seperti mana pokok yang baik, dia punya akar dia tertancap ke apa? Orang kata terpasak dengan elok di dalam tanah, teguh. Dia punya akarnya teguh. Asluha thabitun wa far'uha fis sama', dan ranting dahan-dahannya akan menjulang ke langit. Akan menjadi rendang. Maksudnya perkataan yang baik, begitulah juga perkataan yang baik, dia punya dia akan menyebabkan asal orang yang menuturkan perkataan tu akan teguh di dalam kebaikan, dan juga perkataan yang baik tadi akan tersebar. Dia punya kebaikan dia. Dan akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada ayat yang seterusnya, iaitu wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sebagaimana seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 26 menyebutkan apa? Kata, dan bandingan kalimah yang buruk, jahat dan buruk, samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna. Iaitu ujtussat min fawqil ard. Akar-akarnya mudah tercabut. Akar-akarnya mudah tercabut dari muka bumi. Malaha min qararin. Dan tapak dia takkan dan tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Benda yang buruk ni dia takkan kekal. Benda yang buruk ni satu dia akan lenyap. Benda yang buruk ni dia tidak boleh tetap. Maknanya perkataan yang buruk ni dia tak akan sampai pada Allah Ta'ala. Dan juga perkataan yang buruk ni dia menyebabkan akan terhapusnya kebaikan. Jadi oleh kerana itu perkataan yang baik juga antara perkara-perkara yang kita kena usahakan. Setiap tutur bicara kita mestilah tutur bicara yang baik agar ianya diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali orang-orang mukmin yang baik. Itu maknanya orang yang baik, orang yang sifatnya baik, orang yang amalnya baik, dari segi zahir batinnya baik, maka dialah orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Mana orang
orang yang baik tadi, orang yang baik akan dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang baik. Maknanya oleh kerana dia baik, malaikat-malaikat pun akan turut untuk untuk berkhidmat kepada dia. Itu orang yang mukmin yang baik, dia akan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu para malaikat mengucapkan salam kepada mereka ketika mana mereka memasuki syurga dengan katanya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kat sini lafaz tu lah tayyib. Maksudnya tayyib. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu juga dalam surah Az-Zumar, salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu, berbahagialah kamu. Tibtum, iaitu menjadi baiklah kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan kamu kekal di dalamnya. Maknanya kat sini orang yang baik ni Allah Taala menjadi tempat dia kat mana? Tempat dia dekat syurga. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ketika mengakhiri penjelasannya terhadap makna umum sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa tayyiban. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Ialah seorang mukmin itu semuanya baik. Bila kata mukmin, semuanya baik. Iaitu hatinya baik, lidahnya baik, dan tubuh badannya baik. Disebabkan apa? Lantaran iman yang terdapat di dalam hatinya, zikir yang lahir pada lidahnya, dan amalan soleh yang lahir pada seluruh anggotanya yang merupakan hasil daripada keimanan. Bahkan ianya termasuk dalam pengertian iman. Maknanya bila mana hati, dalam hati itu yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan sebenar-benarnya terhadap Allah Taala, dan lidahnya apa? Sentiasa berzikir kepada Allah Taala, sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW, dan juga amalannya, amalan kebaikan yang lahir daripada seluruh anggotanya. Maknanya bila mana dia buat semua perkara ni, maka dikira orang mukmin. Bila mana orang mukmin itu, maka dikatakan mukmin itulah orang yang tayyib. Mukmin itu ialah orang yang tayyib. Maka tayyib itu termasuk dalam pengertian iman. Jadi orang yang beriman ni ialah orang yang hatinya, anggotanya semua adalah tayyib, iaitu suci dan bersih daripada segala keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Okey, kita buka soalan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, membersihkan harta syubhah dengan bersedekah. Kalau dia bersedekah pun melalui harta yang muamalatnya tak bersih. Macam mana Ustaz? Maknanya kalau kita pasti muamalatnya tu tak bersih, maka kalau sedekah pun tak ada apa-apalah bagi dia. Tetap sia-sia lah juga Ustaz. Sia-sia juga. Cuma yang dikatakan syubhah tu, contohlah kita kan masuk pukul 8, keluar pukul 5. Jadi antara masa-masa tu ada yang kita tak buat kerja pun. Jadi mungkin ada kekurangan lah kat situ. Jadi bila kita dapat gaji tu, maknanya mungkin benda-benda tu mungkin menyebabkan berlaku kekurangan kurangnya keberkatan pada diri, pada harta, pada kehidupan kita. Dan sebab tu dia macam benda-benda dia seolah dia ada syubhah lah kat situ. Itu yang dikatakan kita kena daripada pendapatan kita tu kita sedekah supaya Allah Ta'ala memberi keberkatan pada apa yang kita dapat. Macam hasil daripada pendapatan yang kerja, macam Ustaz itu tadi, waktu office tu ada time yang kita mungkin curi waktu kerja tu,
tak sepatutnya lah kita buat. Pendapatan yang kita dapat tu, pendapatan tu bersih tak, Ustaz? Itu yang kata dalam pendapatan tu, sebab ada yang dia ada yang kita buat kerja, ada yang kita tak buat kerja. Tu yang dia kata ada syubhah pada sebahagian daripada pendapatan kita tu. Cuma kita tak tahu syubhah tu tang mana. Tapi sebab tu kita kata kita bersedekah untuk menghilangkan syubhah tersebut. Oh, faham. Maknanya kita jangan, okey, faham. Maknanya cara nak membersihkan pendapatan yang kita dapat tu melalui sedekah yang kita keluarkan tu. Ya. Okey, baik. Faham. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi soalan? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau ingin bertanya tentang sedekah. Ya, itu satu praktis yang sangat digalakkan dan baik. Dalam sedekah ini dia boleh menghilangkan banyak beri banyak pahala juga. Tapi ia pasti perlu dilakukan dari sumber-sumber yang halal. Dan tadi selain dari Ustaz ada menyatakan selain keberkahan dalam hidup, ya, untuk harta ni yang kita ambil dengan cara yang betul ialah untuk keberkahan hidup. Ia juga melibatkan solat kita. Adakah betul ya Ustaz? Maknanya dari sudut muamalat kita betul. Lepas tu maknanya dari sudut ibadat kita pun kena betul lah, baru dapat keberkatan dalam hidup. Macam mana tu? Kak Maimunah. Kalau kita ambil sumber yang tidak halal, ia maknanya bukan saja pelakuan itu kan kita bersedekah, sumbernya tidak halal. Tetapi bukan saja ditolak oleh Allah, tetapi solat kita juga melibatkan solat kita tidak diterima. Betul kan ya Ustaz? Ya betul. Terusnya Maknanya kan dia macam- tidak bertahan hidup. macam mana? Kata kat sini, maknanya kalau kita daripada amalan kita daripada sumber yang mana harta yang kita dapat daripada sumber yang tak halal, kemudian kita semayang dengannya, maka semayang kita tu maknanya dari sudut penerimaan tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya ibadat kita tak diterima selagi mana kita makan daripada hasil haram. Cuma dari segi sah ke tak sah tu, amalan dia tetap sah. Sebab kalau dalam hukum fiqh, kalau satu orang tadi dia semayang pakai baju yang dicuri, maka hukum semayangnya sah. Tapi maknanya dari sudut penerimaan tu, dia tak dapatlah pahalanya. Sebab dia pakai benda yang pakaian yang haram. Benda semua. Tak dengar boy bulan ni. Terima kasih ya Ustaz. Ada Ya, soalan lagi? menepati. Terima kasih Kak Assalamualaikum Maimunah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya satu soalan. Hmm. Saya ni contohlah, saya ni penceramah. Okay. Puan Azrina dia jemput saya lah untuk bagi ceramah ke apa. Tapi sebab saya ni selalu datang lambat, jadi saya masuk lambat, lepas tu saya menceceh sebab saya datang lambat kenapa bla 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 bla. Jadi benda tu dalam masa 2 jam sepatutnya diberikan kepada saya untuk berceramah, saya telah mengambil masa setengah jam untuk bercerita yang kenapa saya datang lambat. Lepas tu saya macam buat lawak terlebih-lebih, macam jadi info yang sepatutnya saya bagi untuk 2 jam tu dah jadi macam mungkin sejam ataupun setengah jam je sebab banyak benda yang tak sepatutnya cakap tu terlebih dicakap. Jadi saya nak tanya status rezeki saya tu, upah yang Puan Azrina bagi kat saya tu ada syubhah ke tak ada syubhah ke, macam mana? Terima kasih. Yang tu maknanya dari sudut tu maknanya kalau dia datang lambat dan dia itu satu keuzuran lah. Okay, cuma dari sudut penyampaian tu mungkin
Dia ini kalau kata apa yang disampaikan tu menepati kehendak. Jadi yang tu tak ada masalah lah. Cuma status dia tu dari sudut maknanya dia menggunakan masa tu, yang masa yang diberi tu, maknanya yang tu saya tak mampu nak jawab lah. Maknanya dari sudutnya kita dah bagi masa dah. Kita dah tunaikan tanggungjawab kita untuk menyampaikan. Tapi mungkin tu kebiasaan dalam bercakap. Maknanya kadang-kadang kita akan tambah sini sikit, tambah sini sikit. Jadi kadang-kadang ada setengah keadaan. Memang kalau kata 2 jam pun memang kadang tak cukup untuk merungkaikan ke semua perkara. Jadi kalau yang macam tu dia tak cukup masa nak bagi tahu, yang tu tak apalah. Yang tu maknanya dia dapat tu dia kira sebab dia dah bagi masa dia kat situ. Dia dibayar disebabkan masa tu lah. Biasanya kalau macam contoh macam guru-guru yang mengajar, kita bukan bayar dia berdasarkan berdasarkan semata-mata apa yang dia sampaikan. Contoh kalau dia dibayar atas dasar masa yang diberikan. Maksudnya sebab apa? Sebab ilmu yang dia sampaikan tu memang kalau ikutkan dia tak ternilai lah. Dia punya nilai dia. Tapi oleh kerana masa yang dia berikan dan dinilaikan masa tersebut mengikut dia punya kepakaran dia. Jadi masa dia tu kita bayar berdasarkan masa. Kadang-kadang kita cuma kita tengoklah orang bayar kita tu atas dasar apa. Kalau atas dasar dia nak point-point kita tu, kalau tak cukup maka maknanya berlakulah kekurangan pada kita. Tapi kalau atas dasar dia supaya kita telah memberi masa pada untuk perkara tersebut, maka kita dah menunaikan hak dia, itu terlepaslah kita daripada kekurangan. Boleh faham apa yang saya terangkan? Faham Ustaz. Contohnya lepas tu misal katalah Puan Azrina dia tak puas hati pada saya sebab saya diamanahkan untuk bagi ceramah 2 jam tapi saya datang lambat. Lepas tu saya buat excuse, lepas tu saya cerita tak apa-apa. Jadi perlu tak dia cakap pada saya? Ataupun dia just bayar sebab macam Ustaz cakap lah, saya dibayar sebab point saya sini. Jadi perlu tak dia bagi tahu saya? Yang mana kalau dia tak puas hati dia boleh bagi tahu. Cuma kalau dia tak puas hati, kalau dia berpada dengan perkara tersebut, tak ada masalah. Maknanya cuma kalau dia tak puas hati, kita bincanglah balik berapa banyak yang perlu. Macam itulah, maknanya benda tu perlukan perbincangan lah. Maknanya kalau kata bayar ni oleh kerana tak cukup, kata kita tak bayar macam ni, macam tu lah. Wallahu a'lam. Ustaz, Terima kasih boleh Ustaz. ke kita kata apa pun keluar daripada kata-kata seorang pemberi ceramah itu, kita boleh anggap dia satu nasihat. Sebab agama itu nasihat. Jadi kalau dia lari daripada topik pun, mungkin hari tu Allah gerakkan dia untuk beri ucapan, tazkirah lari daripada topik. Kita tak tahu, kadang-kadang Allah gerakkan. Contoh dia nak cerita pasal puasa, tapi dia ternasihat cerita pasal solat. Kita boleh ambilkan semua kata-kata pemberi ceramah tu sebagai satu tazkirah yang menasihati ke, atau maksud saya seorang yang memberi nasihat lah, kita mendengar macam tu. Itu mungkin benda tu ialah kadang penceramah ni dia banyak point kan. Jadi kadang-kadang dia termasuk point tu. Dia adalah dia punya selingan yang dia nak ada related dengan
dengan poin yang dia bagi. Jadi itu sebenarnya sebagai satu nasihat jugalah. Dia kadang kadang cerita macam ni. Lagi dia suruh masuk ada bab lain pula. Jadi itu pun sebenarnya termasuk juga dengan dia sebenarnya ada kaitan lah juga dengan tajuk tu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ini bolehlah untuk kita kata kita ambil dia sebagai nasihat juga. Ustaz, sikit daripada sahabat saya pun Intan cakap tadi kan. Bila Ustaz kata seorang penceramah lah, dia dijemput. Okey, atas orang yang menjemput tu, contoh niat dia yang pertama sama ada dia nak ilmu ataupun dia jemput dia lebih fokus pada masa. Maknanya pendapatan dia tu, kalau kata dijemput sebab ilmu memang tak ada nilai lah, tak ternilai. Ilmu ni memang tak boleh disukat dengan nilai wang. Maknanya kalau bayar tinggi pun sebenarnya bukan itu nilai dia. Dan kalau penceramah tu pula dia bagi topik tu bagus dan dia tak dapat nak kupas habis pun, itu nilai yang dah sangat baik dah. Dan saya nampak benda tu clear lah. Tapi dari side macam bila Intan cakap tadi, kalau yang menjemput tu lebih niat, dia sebut mula-mula kita bayar dia 200 untuk 2 jam. Sekali datang lambat, lepas tu excuse-nya pun bagi kata-kata pun dalam keadaan yang macam masih macam buang masa. So ada tercetus pada yang menjemput tu kata tak puas hati lah. Yang saya faham tadi maknanya memang kena clearkan lah Ustaz kan. Kalau tidak macam maknanya saling, mungkin boleh bagi tahu next time tak boleh lewat macam ni, dah macam saya rasa itu yang terbaik lah, kena bersuara juga kot. Kalau tidak macam tak reda saya. Ya, betul. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Intan. Baguslah soalan tu. Sebab ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Nak sambung sikit lah. Sebab kadang-kadang imbuhan itu bukan daripada duit daripada penderma-penderma. Jadi takutlah tidak halal lah kan kalau amanah yang diberikan tu tidak tidak amanah jugalah rasanya kalau tak cukup masa yang ditentukan tu. Begitu. Rasanya Ustaz, insya-Allah. Maknanya benda tu pun perlu dijaga sebaik-baiknya lah. Ada lagi? Rasanya jelas penerangan Ustaz petang ini. Jika tak ada soalan, saya tutup majlis sebab kita dah 6:30. Nanti Ustaz nak pergi masjid ke maghrib. Boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz. Kita sambung lagi minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu hadis 40, iaitu petang ini kita belajar hadis yang ke-10. Syukur Alhamdulillah, semoga dengan ilmu yang telah dicurahkan oleh Ustaz petang ini akan menjadi panduan serta pedoman kita untuk kita melayari kehidupan kita, dan semoga setiap hari dan setiap masa kita akan bertambah baik insya-Allah melalui perbuatan kita, melalui harta kita dan juga melalui pertuturan kita. Semoga semuanya yang akan keluar daripada kita adalah semuanya yang baik-baik, yang ikhlas dan yang diterima oleh Allah insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu petang ini. Insya-Allah kita akan jemput Ustaz lagi pada waktu dan hari yang sama minggu hadapan. Sebelum kita berpisah, kita mohon Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As serta sedikit doa supaya semua jemaah pada petang ini mendapat barakah. InsyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin.